Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey. So hari ni berapa hari bulan? Hari ni 29 hari bulan 9. Okey, hari ni saya nak buat satu video tutorial yang agak panjang sikit. Mungkin lebih daripada 20 minit. Jadi saya nak pesan siap-siap siapa yang nak belajar ilmu dalam tutorial ni, iaitu ilmu berkenaan dengan simpanan emas public gold. Jadi anda kena standby. Tengok video ni sampai habis bagi betul-betul anda faham. Jadi ada beberapa perkara saya nak sentuh dalam video saya. Ada 6 perkara. So yang pertama sekali saya akan share. Pertama, cara kat mana kita nak tengok harga gap dan harga EPP. Yang kedua, harga prediction. Maksudnya hari ni harga emas berapa, agak-agak esok berapa. Kemudian jadual untuk buat pembelian secara angsuran, iaitu melalui kaedah EPP. Okay, and then yang keempat, cara untuk kita nak buat pembelian angsuran, iaitu EPP. Kelebihan EPP yang kelima, dan yang keenam, apa beza EPP versus simpanan gap. Alright, so untuk nak belajar ni pastikan anda semua dah ready, dan kita pun kena faham bila kita belajar ni kita kena ada adab belajar. Adab belajar tu ada 5 yang saya belajar dengan cikgu saya. So adab yang pertama, pastikan kita ada guru yang mengajar kita. Okey, yang kedua kita mesti kena ada kertas, yang ketiga kita kena ada pen ataupun pensel, untuk nak buat nota ke apa. Yang keempat, kita kena ada soalan. Dan yang kelima, kita kena buat tindakan kita. Pastikan kita ikuti 5 adab bila kita belajar satu benda. Alright, so tanpa berlengah lagi, untuk yang belum buka lagi akaun Gap, boleh PM mana-mana dealer Public Gold ataupun boleh PM saya untuk buka akaun emas Public Gold. Untuk yang dah simpan emas, dah ada akaun, boleh belajar macam mana cara untuk buat pembelian secara angsuran. So pertama sekali kita buka lah kita punya Google. Kita buka Google. Alright, so kita type dekat atas ni publicgold.com.my. Buka website ni. So kalau first time kita buka website ni, kita akan nampak harga-harga lah, jadual dekat sini. So tak payah pening-pening. Pertama sekali kita nak tengok dekat sini. Kita punya cara untuk kita beli emas ni ada dua cara. Cara yang pertama adalah cara beli secara tunai, dan yang kedua adalah beli secara simpanan. Simpanan ni kita panggil Gap lah. Kita simpan dalam akaun Gap. So kalau kita nak simpan akaun Gap, kita tengok harga semasa dekat sini. Ini adalah harga pada hari ini. Harga semasa 1 gram 256. Oh, murah gila, paling murah. 256 ni saya boleh katakan paling murah pada bulan September. Dan kalau bulan Ogos hari tu pun paling murah 258. Maksudnya siapa yang beli pada harga 256 ni, bagi saya orang yang ambil peluang lah kan. Dia ambil peluang beli benda pada harga promosi. So kalau kita tengok dekat sini, harga emas itu 256 pada sekarang. Sekarang ni pukul 9 malam, pada 29 September. Ini adalah harga untuk akaun Gap. Dan harga ni dia akan berubah setiap 24 jam. Bila masuk je pukul 12 tengah malam ni, dia akan jadi harga baru dah. Dan kita tak tahulah harga tu naik ke turun. Sebab kalau orang tahu harga tu naik turun, semua orang jadi kaya raya lah kan. Jadi ada teknik lah. Tak apa. Kemudian, katakanlah kita nak beli emas secara tunai. Secara tunai ada dua kaedah. Untuk beli emas secara tunai ada dua kaedah. Iaitu kaedah yang pertama, beli secara cash. Kalau ada duit secara cash, beli cash terus. Ataupun kalau tak ada duit secara cash tapi nakkan komitmen bulanan, so boleh buat ansuran bulanan. Jadi untuk buat ansuran bulanan, kita tengok pada jadual ni. Ini harga untuk yang nak beli secara tunai ataupun bayar ansuran secara bulanan. So untuk bayaran ansuran ni, dia punya pembayaran adalah selama 6 bulan. 6 bulan so kalau kita tengok dekat sini, harga dia dekat sini adalah 10 gram adalah pada harga 2,557. Maksudnya harga 1 gram dia jatuh pada harga RM256 lah lebih kurang, ataupun RM255.70. Jadi kalau kita compare dua ni, kita tengok perbandingan dia kat sini, maksudnya harga dekat sini lagi murah lah daripada harga kat sini. Betul tak? Tetapi harga dekat sini dia akan berubah setiap hari, setiap 20 minit harga dia akan bertukar-tukar. Sama ada dia naik ke, dia turun ke. Jadi waktu kita nak buat pembelian secara tunai ni ataupun ansuran ni, pastikan kita tengok pada harga dekat sini lagi rendah daripada harga Gap. Baru kita rasa berbaloi. Kita beli harga lagi murah daripada harga simpanan. Ataupun mungkin harga tu sama, tak ada masalah. Alright, clear. Jangan lupa take note. So sekarang ni saya dah ajar dah macam mana cara untuk kita nak tengok
harga gap ataupun harga EPP. Okey, yang ni atas ni untuk harga gap. Okey, bawah ni harga EPP. Okey. Iaitu ansuran tadilah. Okey, dan juga nombor 2 lah harga prediction. Okey, harga prediction ni selalunya kita tengok dekat sini juga. Okey, harga prediction sebagai contoh. Sekarang ni kita tengok pukul 9.36 malam. Jadi pukul 12 malam nanti harga akan berubah. Jadi kita tak tahu agak-agak esok harga naik ke harga turun. Jadi kita boleh tengok harga prediction tu dekat jadual ni. Dekat sini kita boleh tengok dah. Sebab harga dekat gap ni dia akan ikut harga dekat bawah ni. Jadi kalau kita nak tengok agak-agak harga prediction esok tu berapa, pukul 11.30 malam, 11.45 malam, sebelum nak masuk pukul 12 tu, kita boleh tengok dekat sini berapa harga 1 gram dia. So kita dah boleh predict dah. Oh, maksudnya tengah esok dia akan jadi berapa. Okay, itu adalah cara untuk kita tengok harga prediction lah. Okay, so yang ketiga, saya nak share sikit lah. Untuk tutorial ni, saya nak ajar macam mana untuk kita buat pembelian secara ansuran. Bermaksud yang kita namakan sebagai EPP tadi. Okay, so yang ketiga saya nak ajar lah berkenaan dengan jadual EPP. So jadual EPP ni anda boleh PM saya untuk dapatkan jadual ni. Okey, saya tengok jadual EPP. Okey, ini jadual EPP. Okey, so bila kita buat EPP iaitu pembayaran ansuran, dia ada 2 kos. Okey, satu adalah harga. Okey, dia ada 3 kos lah actually. Kos yang pertama adalah kos harga emas yang kita nak beli. Yang kedua, dia akan ada kos untuk gold premium. So apa itu gold premium? Ni gold premium. So apa itu gold premium? Gold premium tu adalah kos upah. Macam kalau kata seperti contoh kita beli emas kat barang emas dekat kedai, kita beli barang kemas ke gelang kaki ke gelang tangan ke. Bagi contoh kita beli emas pada harga sekian-sekian gram. So bila kita nak beli emas tu, kita bukannya bayar harga emas tu saja, tapi kita kena bayar harga kos upah dia sekali. Jadi sama juga dengan emas fizikal public gold. Jadi bila kita nak emas fizikal tu, kita kena bayar sekali dengan kos upah dia. Tetapi disebabkan oleh EPP, okey, disebabkan EPP ansuran. Maksudnya kita beli emas secara ansuran. Jadi dia ada satu lagi kos upah juga, iaitu kos EPP. So sebagai contoh, hari ni tutorial saya nak tunjuk cara untuk kita beli 1 dinar EPP secara 1 dinar. Jadi kita tengok dekat jadual ni, tengok dekat mana 1 dinar. Ini adalah 1 dinar. Okey, saya bulatkan ni. Okay, ini 1 dinar. So untuk 1 dinar ni dia ada kos dia. Katakanlah kita duduk kat Semenanjung, jadi kita kena bayar harga gold premium, okey, campur dengan EPP adalah RM15. Dan kalau kita berada di Sabah Sarawak, gold premium campur dengan EPP jadi RM20. Okey, faham tak? Okey, so jangan lupa untuk tengok jadual ni. Okey, kemudian yang keempat. Okey, yang keempat saya nak ajar cara untuk buat EPP. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, pertama sekali make sure you semua dah ada account. Okey, sekarang ni bila dah ada account baru boleh buat EPP, baru boleh buat bayaran ansuran. Jadi cara dia, kita pergi dekat menu atas ni. Okey, pergi dekat menu atas ni, klik kat situ. Okey, kemudian pergi dekat login sini. Tekan situ. Okey, tekan login. Okey, turun ke bawah. Okey, dekat sini kita masukkanlah username kita. Okey, so saya buka satu username saya lah. Okey, actually username ni adalah akaun anak saya. Jadi saya buka akaun anak saya. Okey, so dekat sini masukkan nombor, masukkan password. Kemudian kita tekan login dekat sini. Okey. So tekan login. Okey, kemudian macam anak saya ni kita tengok nak buat EPP kan. Alright, kita pergi kepada tak apa, saya tak nak sentuh benda lain, saya nak cerita pasal EPP saja. Jadi kita tengok dekat menu ni, klik dekat menu. Okey. Kemudian pergi kepada bahagian produk. Pergi kepada bahagian produk. Lepas kita dah login pastikan kita login akaun kita. Pergi bahagian produk. Okey, kemudian pergi kepada bahagian gold sebab kita lebih berminat dengan emas bukan dengan perak ataupun barang kemas, tapi dengan emas. Okey, tekan gold kat situ. Okey, jadi kita nak beli sekarang 1 dinar. So, kita carilah 1 dinar dekat sini. Scroll lagi bawah. Jumpa dah 1 dinar. Okey, ni 1 dinar. Jadi 1 dinar ni bersamaan dengan 4.25 gram. So kita tekan. Kita tengok harga sekarang berapa ringgit. Wow, sekarang 1086. Kalau anda nak tahu tengah hari tadi ke petang tadi, saya cek harga dia lebih kurang RM1092. So malam ni maksudnya dia harga dia turun lagi lah. Okey, kita turun kat bawah. Kita nampak kat sini, ni gold premium ni. Dia dah tulis kat sini gold premium. Tapi tak apa, kita tak perlu concern lagi pasal ni. Okey, yang kita tahu, kita tengok harga 1 dinar RM1086 berdasarkan kepada apa? Kepada harga sekarang. Jadi macam saya bagi tahu, untuk buat pembayaran EPP ni,
harga dia akan bertukar setiap 20 minit. Jadi sekarang ni tinggal lagi 15 minit, 19 saat dia akan tukar harga lain. Harga lain tu kita tak pastilah sama ada dia naik ataupun dia turun. Tapi kalau kita tengok, ini adalah the best price. Ini adalah harga yang terbaik untuk kita. Waktu ni lah kita beli. Okey, katakanlah saya tengok, ini harga terbaik ni. Okey, saya memang nak beli. So apa nak buat? Saya tekan add to cart. Okey, tekan add to cart lagi 15 minit. Okey, kemudian tekan add to cart. Okey, kita nak berapa? Beli satu sudahlah. Okey, pilih masukkan add to cart. Okey, dia akan masuk dalam cart. Okey. Kemudian scroll. Okey, harga 1086 betul. Sekarang ni pergi kepada proceed to the next page. Klik situ. Okey. Okey, so dia akan keluar macam ni lah. There is an error in your account. Wow, ni apa benda ni? Okey, tak apa. Kita proceed dulu. Jangan stres. Okey, kita pilih dulu nombor 1. Kita nak ambil emas tu macam mana? Nak ambil dekat branch ke ataupun nak suruh dia orang post? Tapi dekat sini dia kata kalau kita buat kita nak dia orang post, kita kena beli secara tunai. Jadi kita tak mau tunai, kita nak beli ansuran. Jadi tak ada pilihan lain, makanya kita kena pilih lah pick up to branch. Pick up to branch tu adalah branch yang berdekatan dengan kita. Sebagai contoh, okey, nombor 2, select branch. Jadi branch mana yang dekat dengan saya? Kalau anda cuba tengoklah mana branch yang paling dekat dengan anda. Jadi yang paling dekat dengan saya Sungai Petani Kedah. Jadi saya pilih Sungai Petani Kedah. Kemudian nombor 3, select payment option. Select payment option ni kita tekan. Okey, dia bagi 2 pilihan. Ada error. Sekarang ni akaun yang ada error. Tapi tak apa. Saya just nak tunjuk example dulu, okey. Okey, kita buat full payment. Okey. Dia tanya, nak buat full payment ke easy payment plan? So of course lah kita nak buat bayaran ansuran. So kita klik dekat situ, easy payment. Okey, lepas kita klik dekat sini nanti, dia akan keluar lagi option. Okey, dekat bawah tu, okey, dia tanya kita nak buat, okey, macam saya kata tadi, macam mula-mula tadi, bila kita nak buat ansuran, dia hanya bagi kita pilihan untuk 6 bulan saja. Tetapi apa yang lagi best pada hari ni, tengah hari tadi, Tuan Syukur Hashim ada buat promosi tawaran bermula pada 29 sehingga 4/10. So antara promosi yang dia bagi tahu adalah kita boleh buat sehingga 10 bulan. Maksudnya bulanan kita akan lebih rendah lah. Jadi kita buat 10 bulan. Kita ambil yang paling maksimum. Okey, kemudian nombor 4, purchase order untuk siapa? Kita beli untuk siapa? Mestilah beli untuk diri sendiri kan. Okey, kemudian nombor 5. Okey, nombor 5 ni e-voucher. E-voucher ni sebenarnya untuk kita masukkan voucher code dan kita boleh dapat diskaun lagi. So voucher code ni selalunya akan diberikan kepada dealer lah. Dealer ni bila dia register dealer, dia akan dapat wealth card. So bila dapat wealth card tu, dia akan dapat lah kupon diskaun apa semua. Kalau dia nak beli emas, dia akan dapat diskaun. So dia adalah kupon diskaun tu ada dalam 10 keping ke 20 keping macam tu lah. Jadi setiap kali dealer tu nak beli emas, dia boleh masukkan voucher untuk dapatkan diskaun. Jadi kita bukan dealer, so kita tak payah nak isi apa-apa, biarkan kosong. Okey, kemudian remark. Remark kat sini kita boleh tulis. Kalau tak mau tulis pun boleh, nak tulis pun boleh. Kalau nak tulis kat sini, katakanlah hari ni kita berminat nak beli emas disebabkan oleh FB Live Syukur Hashim. So kita tulislah FB Live Syukur Hashim. Okey, supaya apa? Supaya company tahu kenapa kita nak beli emas ni. Sebab kita tengok FB Live tadi. Dan FB Live tadi Tuan Syukur Hashim ada bagi tahu siapa yang beli emas daripada 29 hari bulan sehingga 4 hari bulan 10 akan dapat cabutan bertuah minimal 1 dinar. Okey. Okey, kemudian kita turun kat bawah. Okey, kita tengok dekat sini. Harga kita nak beli tadi, okey, 1089 kan. Kemudian campur dengan harga gold premium. Kita tengok sini. Gold premium RM15. Kenapa RM15? Tadi kata RM10. Sebab satu adalah gold premium, kos upah gold premium iaitu RM10. Satu lagi kos EPP iaitu RM5. That's why dia jadi RM15. Okey. So harga emas 1086 campur dengan RM15 jadilah 1011. Macam itulah pengiraan dia. So the best thing bila kita buat ansuran dengan public gold ni, kita tak kena interest apa-apa. Maksudnya kalau you nak beli emas harga ni and then you nak buat bayar ansuran, okay, ada interest. Tapi kita tak ada interest. Maksudnya kalau 1100 ni, inilah nilai yang kita kena bayar, bahagi dengan 6 bulan. Betul tak? Okay. So pangkah. Okay, kita turun bawah. So dia akan generate terus dekat kita table.
Table tu maksudnya okay, hari ni let's say kita nak buat EPP, kita kena bayar 129. Ini setiap bulan bayar 108, 108, 108, 108. Okay, dia akan tulis kat sini juga bila tarikh yang kita kena bayar. Tapi kalau kita terlewat sebulan, tak ada masalah lah. Mungkin bulan ni kita sangkut sikit, bulan depan boleh bayar. Boleh bayar dua-dua untuk 2 bulan terus. Tak ada masalah. Tapi janganlah sampai 3 bulan. Takut nanti account kena freeze ke apa, nanti jadi masalah kat kita pula. Kita nak kena hubungi customer service Public Gold, nak cerita. Jadi panjang cerita, tak payah. Sekarang ni kita dah tahu kita buat asuran, ingat kita kena bayar pada tarikh bila. Macam tu. Okey, jadi kalau kata kita nak bayar sebelum tarikhnya pun boleh, tak ada masalah. Mungkin katakanlah bulan pertama kita bayar ngam-ngam, bulan kedua ngam-ngam, bulan ketiga, bulan keempat, tiba-tiba masuk bulan kelima kita kata alamak, bulan kelima aku ada lebih sikit lah duit, apa aku nak buat bayar terus lah semua, tak ada masalah. Pada bulan Januari kita dah clearkan semua, kita dah boleh dapat dah emas kita. Maksudnya tak perlu tunggu sampai 29 Jun, lambat lagi kan. And then yang paling penting, bulanan ni kita bayar RM108. Nampak tak? Jadi bagi saya murah lah kan. Sebab macam penyimpan emas Public Gold pun minima saya selalu cadangkan minima busuk-busuk pun simpanlah 100 kan. Tapi okey, apa beza? Okey, yang keenam apa beza bila kita beli EPP ni dengan kita simpan Gap? Sebab kalau kita beli dalam akaun Gap, kita akan beli harga emas pada harga hari yang kita beli tu. Sebagai contoh, hari ni harga 1 gram 256, kita akan beli RM100 pada harga 256. Mungkin keesokan ataupun lusa ataupun minggu depan ataupun bulan depan kita nak beli, mungkin harga emas kita nak beli, kita nak simpan 100, tapi harga emas pada waktu tu mungkin 260, 265. Jadi harga tu tak sama kan. Bergantung kepada hari yang kita nak simpan emas kita pada waktu tu. Tetapi kalau kata kita buat EPP, kalau kata hari ni kita nak lock pada 256, so bila setiap bulan kita bayar ni, kita bayar pada harga 256 lah. Faham tak? Jadi sangat berbaloi lah. So kalau kata bulan depan harga naik pun kita tak perlu risau lah. EPP yang kita buat ni bayar pada harga kita dah lock pada 256 tadi. Faham tak? Tapi kalau kata let's say bulan depan harga turun, turun lah. Sebab tu bila orang menyimpan emas ni, dia sebenarnya dia tak tengok harga bila kita simpan emas. Sebab yang paling penting, kita bukannya nak tengok harga ni, kita nak tengok berapa gram yang kita simpan ataupun berapa kilo emas yang kita ada. Itu yang paling penting. Sebab selagi mana kita ada emas tu, okey, bermaksud emas tu, kekayaan tu ada di tangan kita. Mungkin bulan depan kita nak pakai duit, kita boleh gunakan emas kita. Ataupun mungkin tahun depan kita nak pakai duit, kita boleh pakai emas kita. Dan emas yang kita pakai tu, kita boleh pakai berkali-kali. Macam tu bulan depan nak pakai duit, pakai emas yang sama. Tiba-tiba lepas tu kita dah dapatkan balik emas kita. Katakanlah tahun depan nak pakai duit lagi, pakai emas yang sama, dapatkan duit. Kemudian lagi 5 tahun nak pakai lagi duit, boleh pakai emas yang sama juga. Maksudnya yang paling penting kekayaan tu ada kat tangan kita. Berapa berat kita ada, berapa kilo kita ada emas tu. Dan bila kita nak dapatkan duit, dapatkan pada harga emas pada waktu kita pergi ke Arhanu nanti. Okey. So itulah beza dia kalau kita buat EPP dengan buat Gap. Cumanya EPP kita kena faham, EPP ni dia ada komitmen. Tetapi bagi saya, kalau you guys setiap bulan simpan RM100, why not you ambil opportunity ni, boleh buat Gap terus, boleh buat EPP terus, bayaran ansuran tambah lagi RM8 saja, RM108, dan harga lock pada 256. Kalau tidak, setiap bulan duk simpan 100, bulan lepas simpan 100, bulan lepas simpan 100 pada harga yang berbeza-beza. Memanglah tak ada masalah pada harga berbeza-beza tu. Cuma bila waktu kita beli emas tu, kita akan dapat gram tu bergantung kepada harga emas semasa lah. Faham tak? Okay. So lepas kita dah berpuas hati dengan harga ni, katakanlah kita berpuas hati, okay, hari ni kalau saya beli, saya cuma bayar 129. So bulan depan baru start bayar 108, bulan satu lagi start bayar 108 dan seterusnya lah. Dan macam saya kata tadi, bila-bila anytime, let's say pada mana-mana bulan, tiba-tiba kita nak bayar untuk 3 bulan sekali pun boleh. Bayar untuk 3 bulan sekali. Lepas tu bulan depan bayar sebulan balik, tak ada masalah, boleh, kita boleh buat. Dan yang paling penting tak ada interest. Okey. Kemudian dah settle semua, kemudian kita tekanlah proceed to payment. Bila kita dah confirm, tekan proceed to payment. Saya tak pasti saya boleh ke tak sebab ada error. Jadi tak boleh. Okey, tak apa. So macam itulah cara dia. Kita just tekan proceed to payment dan terus ikut saja apa instruction yang dia suruh buat. Dan pembayaran tu terus kita akan buat pembayaran dekat dalam website ni juga. Pastikan korang ada online banking. Dan kalau tak salah saya lah, sebab saya punya ni tak boleh buka. Okey, tapi tak apa, sekejap saya cuba buka akaun saya yang lain. Okey. Saya buka akaun baru.
Okey, saya dah isi maklumat sama macam tadi. Okey, cuma dekat sini kalau anda perasan, saya masukkan e-voucher. Okey, sebab akaun adalah akaun dealer. Jadi kami ada voucher untuk diskaun lah. Okey, tak apa, saya masukkan dulu. Okey, kemudian proceed ke bawah, turun-turun bawah. Okey. Okey, kemudian kita tekan je proceed payment. Alamak, tinggal lagi 3 minit. Cepat. Tak apa, jangan fikir pasal harga nak turun ke harga nak naik. Yang pasti hari ni harga terbaik. Okey, tekan confirm and proceed to payment. Okey, jangan risau, tekan saja, tak perlu apa-apa payment lagi, tekan dulu. Okey, dia kata your order ni dah sukses. Jadi sekarang continue to payment. Kita klik continue to payment, kita nak tahu sekarang ni berapa nak kena bayar. Okey, terbaik. Okey, jadi pembayaran dia dekat sini kalau kita tengok. Okey, pembayaran dia dekat sini ada dua kaedah. Siapa yang ada online banking terus buat SPF payment. Tapi siapa yang tak ada online banking, mungkin dia tak ada biasalah zaman sekarang ni, walaupun 2021 ada orang yang tak reti nak beli online, ada yang tak ada akaun bank online. Itu biasalah tu. Okey, tak apa. So sekarang ni kita pergi kepada online lah. Okey, saya tunjuk online. Yang mana yang nak buat bank in biasa tu, boleh PM saya lah, nanti saya ajar macam mana. Okey, kemudian kita tekan proceed sahaja. Okey, tekan proceed. So kena bayar 119. Jadi dia terus keluarkan macam ni lah. Keluarkan macam ni, dia suruh kita pilihlah akaun bank apa semua. Okey, tak apa. Saya buat payment dulu lah, sebab memang saya berhajat untuk beli ni. Okey, sekarang saya dah buat payment. Okey, payment dah berjaya. Okey, nampak tak dekat sini? Nampak saya dah apply voucher tadi kan? Dapat lagi diskaun RM10. Masya Allah. Okey, so kita tengok. Okey, jadi kita tengok harga kat sini. Okey, siapa nak salin boleh salin. Okey, sebagai contoh, tadi harga emas. Okey, sekejap saya ambil kalkulator dulu. Okey, tadi harga emas. Okey, harga emas tadi saya beli pada harga 1086. Okey, untuk 1 dinar bahagi dengan 4.25, maksudnya 1 gram jatuh harga RM255.52. Lagi murah daripada buat gap, simpanan gap, iaitu 256. Tak apalah, beza 50 sen je. Sebenarnya tak ada apa pun, cuma kita nampak kat situ ada figure lah. Okey, alright. So kita berbalik tadi 1086 campur dengan apa dia tadi? Kita ada EPP RM5 untuk 1 dinar. Okey, dan campur dengan untuk GP, Go Premium RM10. So jadi 1011. So kita double check balik, betul tak? Kan betul tu. Maksudnya betul lah, kita beli pada harga 101. Kemudian saya apply voucher, dapat lagi diskaun RM10. Jadi harga dia, sekejap, harga dia akan jadi 101 tolak dengan RM10 tadi, jadi 1091. Okey, so kita tengok balik. So harga yang kita kena bayar adalah 1091. Okey, kemudian untuk bulan pertama ni dia jadi mahal sikit je. Okey, 119. Okey, 119, dan bulanan kalau tengok situ, bulanan RM108 lah, sehingga 29 hari bulan 6 2022. Tapi insya-Allah lah, saya tak akan tunggu sampai bulan 6 baru saya nak settle. Mungkin awal sikit lah saya akan settle. Sebab apa? Sebab kita nak emas fizikal. Okey, so 1091 tolak dengan 119. Jadi 972. Okey, 119 tu adalah bayaran untuk bulan pertama. Jadi kita ada lagi baki 9 bulan. So bahagi dengan 9 bulan. Betul tak? 108 setiap bulan. So kat sini tak ada langsung interest. Itu yang saya kata tadi. Best tak best? Mestilah best kan? Okey, so kita dah tengok dekat situ tadi. So kalau kita nak tengok pembelian yang kita dah beli, okey, apa-apalah pembelian yang kita dah buat melalui EPP sebelum ni, kita boleh tekan dekat my order tu. Okey, tekan dekat my order tu. Okey, kemudian kita scroll kat bawah lah. Okey, so kita boleh tengok lah. Oh, adalah tarikh-tarikh yang saya buat EPP. Yang ni sebagai contoh lah. Okey, jadi kalau kita ada buat EPP sebelum ni pun, kita boleh nampak juga dekat sini. So kita boleh tekan lah dia punya ID tu untuk nak tengok dia punya maklumat. Kita dah bayar berapa lama kan. Sebagai contoh, saya tekan balik tadi lah. Tekan balik kat atas tu. Okey, untuk ID number tu saya tekan balik kat situ. So dia akan keluar balik lah, sama macam tadi lah. Ataupun saya tunjuk lagi contoh macam ni yang tak bayar lagi. Okey, cuba. Okey, perasan tak dekat sini? Di situ outstanding kosong. Untuk bulan 9 dah tak ada, sebab tadi dah bayar lah 119. Jadi ada lagi outstanding yang lain lah untuk bulan-bulan akan datang. Tapi macam saya kata lah, let's say kalau kata bulan ni kita boleh bayar lagi,
buat payment lagi untuk RM108 untuk bulan ni. So kita boleh terus pilih dekat sini. Pilih FPX payment, tekan proceed, then buat payment RM108. Okay. So saya bagi contoh lagi lah, pergi dekat my order tadi. Contoh account saya yang lain. Okay, yang saya dah buat pembayaran. Sebagai contoh, saya buka account yang bawah sekali ni. Okay, saya klik dekat situ. Okay, sebagai contoh macam ni, saya buat APP 10. Okay, ni pun masa waktu promosi juga. Okay, so bulanan saya bayar RM1,200, saya simpan RM1,200, RM1,156 dan seterusnya lah. So kalau tengok sini, patutnya habis 19 hari bulan 2 2022. Tapi kalau anda perasan kat sini, outstanding semua dah kosong. Sebab apa? Sebab saya dah bayar semua sampai habis. Supaya apa? Supaya saya cepat-cepat dapat emas saya tu. Jadi kalau kata kita mampu nak clearkan habis, clearkan je lah. Yang paling penting kita nak emas fizikal tu. Sebab emas tu nanti yang nak tolong kita. Bila-bila kita terdesak nak pakai duit ke, nak besarkan bisnes ke, nak renovate rumah ke, ada benda-benda lah yang kita nak pakaikan duit, kita boleh gunakan emas kita tu. Alright. So, okay, dah settle lah part ni. So, apa kata kita cuba tengok. Okay, kita pergi kepada menu utama. Okay, menu utama ni kita tengok sekarang. Sekarang dah pukul 10 dah. Kita klik kat menu utama ni. Okay. Pukul 10 dah. Okay, kita pergi pada home. Okay, kita pergi pada home sahajalah. Kita nak tengok harga emas yang setiap 20 minit dia berubah-ubah tu kan. Harga EPP ataupun emas fizikal secara cash tu. Okay. So, kita tengok kat sini. Perasan tak? Apa yang korang perasan? Kalau tengok sini, yang ni biasalah 256 sebab dia akan bertukar setiap 1 hari dalam masa 24 jam. So, dia akan tukar nanti malam, tengah malam pukul 12. Tapi kalau kita perasan dekat sini, yang ni yang untuk pembayaran tunai tadi ataupun EPP. Perasan tak? Tadi masa mula-mula saya nak beli, harga dia berapa? 2557. Sekarang ni dah jadi 2561. Nampak tak? Maksudnya harga dia tengah naik lah sekarang. Jadi kita boleh tunggu lagi 20 minit. Tengok macam mana. Adakah dia menurun ke, dia menaik ke. Tapi apa-apa pun jangan jadikan alasan benda-benda ni menyebabkan kita tak boleh nak simpan emas. Kita tak mau beli emas. Jangan disebabkan oleh harga ni kita jadi takut nak beli emas apa semua. Sebab bila kita belajar tentang emas, kita bukannya kira berapa harga yang kita nak beli. Kita kira duit kita dah ada sekarang, kita nak simpan duit kita, jadikan emas supaya pada masa akan datang kita dapat emas fizikal tu. Dan kita boleh guna emas fizikal tu buat selama-lamanya. Dan boleh guna berkali-kali. Jangan kira hari ni beli emas, hari ni nak untung. Itu bukan dia. Itu pelaburan. Itu investment. Pergi main saham ke apa ke. Boleh trading. Tapi untuk investment, untuk long term punya saving, kita kena adalah sometimes sikit. Ambil masa sikit. Mungkin tahun ni ke, tahun depan ke, lagi 2 tahun ke. Macam tu lah. Macam kita simpan ASB tabung haji. Bukan kita simpan ASB hari ni, kita boleh untung hari ni juga ataupun esok ke ataupun bulan depan. Kita tunggu setahun baru dah ada dividen. Itu pun ASB ada 2 cara. ASB financing ataupun ASB simpanan sendiri. Kan? Jadi ASB simpanan sendiri bagi saya tak berbaloi lah. Setakat simpan bulan-bulan 100 dapat dividen 4%. Berapa je boleh dapat. Sebab tu lah orang buat ASB financing. Sebab kita boleh masuk duit sekaligus dengan banyak. Boleh buat loan. Tapi tak apa, kita nak cerita yang tu. Cuma nak beritahu situ, jangan jadikan harga ni sebagai alasan untuk kita gagal untuk menjadi penyimpan emas. Faham tak? Alright. So ingat pesanan saya ada 5 benda, 5 adab bila kita belajar ilmu. Dan video tutorial saya kali ni memang banyak ilmu saya share. Okay, dah berapa minit dah? Dah dekat 25 minit dah. So yang pertama, pastikan ada guru. Yang kedua, ada kertas. Yang ketiga, ada pen untuk kita tulis nota-nota. Okay. Yang keempat, pastikan kita ada soalan. Bila kita belajar, mustahil tak ada soalan. Mesti ada soalan. So, ada soalan, sila bertanya. Dah ada ilmu. Yang kelima, laksanakan. Buat benda tu. Faham? Okay. So, dengan itu, sekian. Terima kasih.